Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 40 hingga ayat 42 surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ayat 40. Sesungguhnya Allah tidaklah menganiayai walaupun seberat zarah. Tetapi jika amal baik itu nescaya akan dipergandakannya dan akan diberi langsung dari dia pahala yang besar. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Ayat 41. Lantaran itu, bagaimanalah kelak apabila tiap-tiap umat kami bawakan seorang penyaksi, dan kami bawakan pula engkau sebagai penyaksi untuk mereka. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Ayat 42. Pada hari itu, ingin sekalilah mereka yang kufur dan menderhaka kepada Rasul jika mereka disamaratakan dengan bumi, kerana tidak dapat mereka menyembunyikan dari Allah satu perkataan pun. Di ayat-ayat yang lalu sudah diserukan Tuhan agar manusia beribadat pada Tuhan dan berihsan kepada sesama manusia, dan jangan bakil dan jangan riak. Orang yang sombong, bakil dan riak akan mendapat siksaan azab yang setimpal. Marilah berlomba dalam dunia ini berbuat kebajikan, sebab dunia adalah jembatan untuk mencapai bahagia di akhirat. Sekarang bersabdalah Tuhan tentang akhirat itu. Sesungguhnya Allah tidaklah akan menganiayai walaupun seberat zarah. Pangkal ayat 40. Lantaran itu, tak usahlah khawatir bahawa kebaikan yang diperbuat selama hidup di dunia ini tidak akan mendapat ganjaran dari Tuhan. Bahkan seberat zarah pun tidaklah manusia akan dirugikan, sampai Tuhan mengambil perumpamaan daripada yang sekecil-kecilnya itu zarah. Sebesar zarah pun yang diamalkan akan diganjari juga. Di zaman dahulu, penyelidikan tentang zarah itu belum meluas sebagai sekarang. Sebab itu dapatlah dimaklumi kalau Ibnu Abbas menafsirkan zarah ialah sebesar kepala nyamuk, atau juga yang menafsirkan sebesar yang melayang-layang lebih halus daripada kapas, kelihatan di lubang dinding yang ditembus panas matahari. Sekarang ini tentu tafsiran zarah sudah lebih hebat lagi setelah orang memecahkan rahsia atom. Bahkan atom terbagi, tetapi sekarang sudah nyata terbagi. Bahkan atom, iaitu A itu tidak, atom itu terbagi, tetapi sekarang sudah nyata terbagi. Atom itu disebut dalam bahasa Arab
Jauhar, Fard dan juga Zarah. Sekarang bertambah imanlah kita kalau kita mau beriman bahawa jika Tuhan mengambil perumpamaan dengan Zarah untuk menunjukkan kehalusan, bukanlah itu satu perumpamaan yang sia-sia. Sekarang dalam abad ke-20 telah mengertilah kita bahawa Zarah yang kecil itu mempunyai tenaga yang sangat luar biasa. Maka kalau Tuhan bersabda bahawa dia tidaklah akan menganiayai atau tidaklah akan mengurangi pahala seseorang walaupun seberat zarah, itu pun adalah besar. Bagi Tuhan penilaiannya bukanlah kecil, sebab zarah sendiri pun bukanlah kecil tenaganya. Tetapi jika amal itu baik, nescaya diperganda-gandakannya dan akan diberi langsung dari dia pahala yang besar. Ujung ayat 40. Yang kecil tidak akan dianiaya dan tidak akan dikurangi. Bahkan amal yang baik akan diperlipat gandakan. Umpamakanlah dengan seseorang mendapat suatu ilmu yang berfaedah bagi sesama manusia. Kadang-kadang datang seorang mencetuskan sesuatu pendapat, misalnya Edison tentang listrik atau Marconi tentang radio. Pendapat itu pada yang mendapatnya pertama baru kecil saja, kemudian berkembang baik, berganda-ganda, sehingga yang dicetuskan pendapat yang pertama masih hidup tentu akan hairan dia melihat betapa Allah mentakdirkan perkembangan ilmu yang ditinggalkan itu. Maka selama ilmu tadi masih berkembang terus, nescaya yang mendapat pertama akan menerima juga pahala yang berlipat ganda dari bekas penyelidikan orang yang datang di belakang. Apatah lagi kerana manusia tidak mahu melepaskan budi, nama pencipta pertama masih tetap diingat orang bahawa dia yang memulai dahulunya. Demikianlah perumpamaan di dunia, dan nescaya lebih lagilah pahala yang akan diterima langsung dari Tuhan kelak kemudian hari. Dalam ayat ini kita bertemu sabda Tuhan min ladunhu yang kita artikan langsung dari sisinya. Apabila cantuman kata min ladunhu itu kita camkan benar-benar dalam hati, dengan sendirinya akan terobatlah perasaan bila setengah manusia tidak dapat menghargai suatu jasa atau suatu amal. Tidak perlu diharapkan penghargaan manusia, takut akan timbul riak. Kalau ada orang yang tidak menghargai, kita pun kecewa. Lebih baik ditunggu ganjaran langsung dari Tuhan, kerana kontan di akhirat. Dengan pendirian yang demikian, hati pun akan terasa tenteram dalam berbuat suatu kebajikan. Oleh sebab itu, sebagai lanjutan ayat yang sebelumnya tadi, sebagai orang yang telah mengaku beriman, beribadatlah, beramallah, dan janganlah usaha dihabiskan percuma, kerana tidak ada yang akan lepas dari catatan. Tidak ada yang akan terlepas dari catatan Tuhan, walaupun seberat zarah. Lantaran itu, bagaimana kelak apabila dari tiap-tiap umat kami bawakan seorang penyaksi, dan kami bawakan pula engkau sebagai penyaksi untuk mereka. Ayat 41. Memang Tuhan telah mengutus rasul-rasul kepada manusia menunjukkan jalan yang benar dan memimpin supaya jangan berbuat salah, beramal yang baik dan mengingat hidup yang sesudah mati. Kelak semua umat yang didatangi oleh rasul-rasul itu akan dihadapkan ke hadirat Tuhan, dan rasul-rasul itu akan dipanggil sebagai penyaksi. Mizan amalan akan ditegakkan. Seberat zarah pun tidak akan dianiayai atau dikurangi. Bahkan bertemulah di dalam ayat ini seakan-akan suatu seruan berirama dari Tuhan. Bagaimanakah kelak, wahai utusanku Muhammad, jika umat engkau ini pun akan dihadapkan pula ke hadirat Tuhan, dan amal mereka pun akan ditimbang, dan engkau pun akan dijadikan penyaksi. Sudahkah mereka itu siap? Apa-apa sajakah kebajikan yang telah mereka kerjakan? Seakan-akan bertemulah dalam intisari ayat ini bahawasanya umur-umur, wahai utusanku, umurmu di dunia adalah terbatas.
sedang umatku akan berkembang baik dari masa demi masa, dari abad demi abad. Mereka semuanya mengakui bahawa mereka adalah umat engkau, berguru kepada engkau dan berteladan kepada engkau. Tetapi apa benarkah engkau mereka ikuti dengan setia, atau hanya pada nama sahaja? Atau hanya pada nama sahaja? Atau hanya pada nama sahaja? Dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW suka sekali mendengarkan sahabat-sahabatnya membaca Al-Quran. Pada suatu hari, beliau suruh Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Mulanya, Ibnu Mas'ud menolak dengan segala hormat. Bagaimana hamba akan membacanya di hadapan engkau, ya Rasulullah? Padahal kepada engkau dia diturunkan. Lalu Rasulullah SAW suruh juga dia membaca, kerana beliau lebih terharu jika dia dibaca oleh orang lain. Maka dibacalah oleh Ibnu Mas'ud surah An-Nisa ini dengan suara merdu dan tartil yang baik, sehingga sampailah Ibnu Mas'ud kepada ayat yang sedang kita uraikan ini. Bagaimanakah kelak apabila dari tiap-tiap umat kami bawakan seorang penyaksi, dan kami bawakan pula engkau sebagai penyaksi untuk mereka. Sampai di ujung ayat ini, Ibnu Mas'ud membaca, tahu-tahu Nabi kita SAW yang tercinta itu menggelenggang air matanya. Melihat itu, Ibnu Mas'ud terpaksa menghentikan bacaannya dan beliau pun berkata, Ibnu Mas'ud, bagaimanakah kelak kalau hal itu terjadi? Ibnu Mas'ud pun terharu. Hadis ini dirawikan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan sahihnya, dan Al-Tirmizi dan An-Nasai dan lain-lain dari Ibnu Mas'ud. Wahai umat Muhammad, wahai diriku sendiri, adakah engkau telah siap? Adakah engkau telah betul-betul menuruti jejak beliau, sehingga kalau beliau kelak tegak menjadi penyaksi kita, beliau akan berkata, memang inilah umatku? Ataukah beliau akan berkata, Tuanku, ini bukan umatku, ini hanya mulutnya saja mengakui umatku, sedang amalnya tidak. Tuanku, peliharalah kami. Pada hari itu, ingin sekalilah mereka yang kufur dan menderhaka kepada Rasul jika mereka disamaratakan dengan bumi. Pangkal ayat 42. Disamaratakan sama dengan bumi, direken tidak ada, tidak dibangunkan lagi, kerana hebatnya keadaan yang dihadapi. Hadir dalam mahkamah ilahi sedang segala petunjuk Rasul sudah dikufuri, tidak dilacuhkan, dan seruannya didustakan, kerana tidak dapat mereka menyembunyikan dari Allah satu perkataan pun. Hujung ayat 42. Maka berkatalah makhluk yang kufur pada waktu itu, mengapalah aku sampai hidup dahulunya? Lebih baik aku rata saja dengan bumi, namaku tidak disebut, dan amalku yang akan diperkirakan tidak ada. Atau mengapalah aku turut dibangkitkan juga dari kuburku? Biarlah aku jadi tanah saja. Berat muka menghadapi Tuhan, sikap hidup banyak dosa. Kebenaran Rasul selalu didustakan. Tetapi bagaimanalah dan apalah faedahnya sesal pada diri sudah dalam majlis itu? Kemana muka akan disurukkan? Sedang satu kalimat pun tidak ada yang tersembunyi dari tilikan Tuhan. Sebagaimana juga seberat zarah pun tidak akan terjadi penganiayaan. Untuk mengelak saat-saat sedih itu, yang Nabi kita sendiri sampai titik air mata memikirkan saat itu, saat beliau akan dijadikan saksi, maka dari itu tidak ada jalan lain. Hanyalah dikala hidup ini, dikala nyawa masih dalam badan dan akal masih berjalan, kita ikuti langkah beliau. Kita camkan bahawa kerana kasih pada kitalah makanya Nabi sampai menitikkan air mata seketika ayat itu dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Sebagai umat Muhammad SAW, telah kita baca beberapa perangai yang buruk yang telah diterangkan di ayat-ayat di atas tadi, iaitu bakil dan menganjurkan bakil pada orang lain.
menyembunyikan kurnia yang telah dikurniakan Tuhan, pongah sikap iaitu muktal, dan sombong kata lagi membangga iaitu fakur, beramal kerana ingin dipuji orang iaitu riak. Sebagai umat Muhammad, sayogialah kita melatih diri agar perangai kita demikian jangan ada pada kita, sehingga kelak di hari kiamat Rasulullah SAW, junjungan kita, jangan hendaknya mengatakan, ini bukan umatku, ini bukan umatku, ini bukan umatku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit kabi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit kabi ala ta'atik.